Salam. Orang apa? Golongan arifin. Perkataan arifin diambil daripada perkataan arif. Arif ini biasanya ini juga sebahagian istilah yang muncul pada zaman perkembangan ilmu tasawuf. Mereka membezakan antara orang yang hanya tahu zahir tentang Tuhan dan benar-benar mengenali Tuhan sehingga merasai kehadiran Tuhan. Mereka bezakan antara musyahadah iyahu dengan musyahadah lahu. Yakni bagaimana perasaan merasai Tuhan lihat dia dengan perasaan merasakan dia melihat Tuhan. Karena itu ada dalam hadis ihsan, apa dah? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat dia. Maka mereka gunakan perkataan man arafa nafsahu, itu bukan hadis. Faqad arafa rabbahu. Araf maksud dia mengenal, mengenal Tuhan kepada maqam yang mana bukan sekadar tahu tentang kebesaran Tuhan, tapi merasai Tuhan dalam erti kata yang sebenar, dinamakan dengan arifin. Sebahagian makam-makam yang mereka sebut ni, sebahagiannya ialah ada asas, sebahagiannya tajribah, sebahagiannya khayalan mereka. Sebahagiannya khayalan mereka. Tajribah ni maksud pengalaman mereka. Dia panggil spiritual experience, pengalaman kerohanian. Kita tak nafi juga pengalaman tu, tapi pengalaman kerohanian tak boleh menjadi hujah dalam syariat. Simple lah nak bagi faham. Kita hari pertama masuk Islam, dia tak akan sampai kepada maqam ni. Dia belajar tentang Tuhan. Lama-lama dia ibadat sehingga dia rasa dia benar-benar kenal Tuhan dan diri dia. Sehingga dia tahu urusan Tuhan dengan diri dia. Kalau dia tengok dia, contohlah, kita banyak ahli-ahli sufi suka sebut kan, mereka berjalan dan kemudian cedera kaki mereka. Orang tanya kenapa? Dia kata Tuhan telah menegur aku di jalanan tadi. Tuhan berbicara dengan aku. Kerana dia tak rasa satu bala. Walaupun ada ayat cerita bila innalillahi wa inna, dia berasa satu syukur kerana dia kata Tuhan Tuhan berurusan dengannya. Mereka namakan orang ni sebagai golongan arif. Kerana dia mengenal Tuhan, bukan sekadar Tuhan dalam erti kata kenal sifat saja, tapi merasai hakikat ketuhanan itu. Dan ini panjang dalam perbahasan mereka. Dan kita kata sebahagian yang mereka bahas tu boleh dipegang. Sebahagiannya kadang-kadang mereka campur baur. Kononnya bila kenal Tuhan, tak perlu dah syariat ni. Itu dia mula tersasar lah. Tapi kalau dia maksud dia, kita sendiri dah pengalaman. Bila kita solat tengah malam, khusyuk, perasaan kita lain. Kita rasa Tuhan ketika yang kita solat tengah malam itu sangat berbeza dengan perasaan Tuhan yang kita rasa masa kita solat zuhur tengah hari tadi. Faham tak? Bila datang Ramadan, kita bangun, kita tahajud, kita doa dengan keadaan kita puasa, bulan diberkati, kita tengah malam, kita rasa Tuhan itu sangat berbeza perasaan kita deal dengannya dengan Tuhan yang kita doa pada tengah hari tadi. Mereka kata bila makam itu kekal, lalu mereka bercakap tentang makam fana dan makam baqa. Sebahagiannya fana ni maksud hilang diri, tenggelam dalam kebesaran Tuhan. Tak apa kalau dia sekadar aku ni tak nampak dunia ni, tak rasa apa dah, kena rasa kebesaran Tuhan, still okay. Tapi kalau dia mula cakap berapa Tuhan dalam jubah aku, kami satu, aku, tu dia mula nak sesat dah. Kemudian satu makam dia panggil baqa. Baqa dalam arti kata dia sampai kepada satu status yang mana dia okey. Dia tengok apa saja dia nampak Tuhan. Bukan dia nampak Tuhan tu. Tengok hamba terus dia ingat Allah. Tapi dia patah balik pada suatu makna. Hak ni saya nak cerita apa yang dia orang faham. Patah balik, dia panggil, dia melihat Allah yang satu tadi, ka'annaka tara, seperti mana kau lihat dia. Dia melihat Allah, dia sebut je Allah, dia terbayang dengan seluruh kebesaran kerajaannya. Dia lihat hamba, dia
kembali kepada zat Tuhan yang satu. Dia teringat pada zat yang satu, dia kembali kepada makhluk yang banyak kerana kebesaran kerajaannya. Mereka namakan maqam ni. Sebahagian yang mereka namakan itu berlaku dalam diri sebahagian orang yang sampai kepada satu perasaan hubungan dengan Tuhan. Sebahagian dia jadikan syok, duk pergi cerita ke orang, aku maqam ni, aku. Hak tu pening. Kan? Tapi kalaulah dia nak cerita tentang kita ni, lihat apa saja, ingatkan Allah, secara prinsipnya betul. Apabila ingat Allah, teringat segala alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sebut Allah, kita teringat dia bukan Rabb kita, tapi Rabb bagi sekalian alam. Maka kata maqam ni naik dinamakan dengan arifin dan tajalli dan seumpamanya. Cuma kadang-kadang dia pepis lewing, dia namakan dengan wahdatul wujud. Tuhan bersatu dengan hamba. Tuhan bersatu dengan hamba ni, dia cakap diri lain dah. Seperti Husin Mansur Al-Hallaj yang menyatakan Anal Haq, aku adalah Tuhan Al-Haq. Dia dihukum mati di Baghdad. Cuma orang sufi kata Husin Hallaj hukum mati di Baghdad, dipancung kepalanya, darahnya dicampakkan ke dalam, dibakar, darahnya keluar, tulis Anal Haq, akulah Tuhan. Dicampak dalam sungai Furat, sungai Furat melimpah dengan berbunyi akulah Tuhan. Kononnya Tuhan. Dan Sunan Cik Siti Jenal daripada Wali Songo tu, tapi dia dibuang daripada Wali yang 9 tu, dia juga kalau tengok dalam filem Wali Songo tu, dia tunjuk sama, mengakui tentang bergabungnya dirinya dan Tuhan kerana menyatakan makam ni makam fana ni. Cuma makam ni, asal kawan yang cakap tu mungkin kot dia betul lah dia cakap tu, tapi lama-lama dia pergi jadikan makam ni merepek. Dia jadikan macam bergantung dengan Tuhan, bergabung. Akhirnya konsep Kristianiti itu masuk kepada sebahagian mereka. Tapi kita tak boleh hukum semualah. Ada di kalangan mereka yang memang bercakap tentang arifin, benar-benar mengenali Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.